Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firdaus Al-Shiris dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 23 April. Hasrat Kerajaan Sarawak untuk menubuhkan sebuah syarikat penerbangan butik di Sarawak dijangka akan memberi impak positif terhadap pembangunan ekonomi negeri ini, khasnya dalam bidang pelancongan. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata beliau sudah pun merangka satu model perniagaan baharu bagi perkhidmatan penerbangan yang akan memberi manfaat kepada penggiat pelancongan tempatan selain menstabilkan harga tiket penerbangan keluar masuk Sarawak agar lebih berpatutan untuk rakyat. We hope that this business model will allow us to run the airline. Then we cover the overhead because we are not profit motivated. The question is you have to intervene the market. The market at the moment is higher wire. They just raise the fare. So you have to stabilize the fare. So we have to intervene the market. And in that particular case, it is not only run by the Sarawak government, it's going to be private sector driven. Selain itu, beliau juga berkata beliau akan membuat satu pengumuman pada bulan Mei nanti berkaitan kejayaan kajian di Sarawak melibatkan penerokaan tumbuhan digunakan sebagai sumber tenaga hijau yang baharu. Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian selepas beliau dan isteri Dato' Amal Jumaani Tun Tuanku Bujang meraihkan hari pertama Aidilfitri bersama orang awam dalam satu majlis rumah terbuka di Pusat Convention Borneo, Kuching. Berkenaan cadangan penubuhan syarikat penerbangan butik Sarawak, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, tiada halangan untuk Kerajaan Sarawak berbuat demikian seperti yang dicadangkan menerusi mesyuarat Kabinet pada Rabu. Beliau mendedahkan keputusan muktamad kini menunggu rundingan antara Kementerian Pengangkutan Persekutuan dan Negeri. Tiada halangan means approval we take already. We cannot give approval because dia punya whether kita Puteh Air is going to take over from some other airline ataupun kita buat baru punya. Tambah beliau, Kabinet menyokong penubuhan penerbangan butik tersebut kerana banyak kawasan pedalaman di Sarawak perlu dihubungkan meskipun mungkin tidak akan memberikan keuntungan dan hanya berfungsi sebagai pemberi perkhidmatan. Datuk Seri Tiong ditemui media semasa mengunjungi rumah terbuka Tuan Yang Terutama Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib di Astana Negeri. Sementara itu, Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak menyerahkan keputusan untuk pemilihan laluan penerbangan bagi syarikat penerbangan butik milik Sarawak kepada Premier Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, perkara itu kini sudah dikenal pasti dan sedang dipahalusi secara berperingkat. Beliau memberi bayangan bahawa pemilihan laluan penerbangan itu kelak akan melibatkan laluan jarak dekat terlebih dahulu. Kata beliau lagi, rangka mengenai perkara itu sudah ada dengan menekankan beberapa faktor keselamatan dan permit atau lesen yang dibenarkan. Banyak perkara-perkara, permit-permit antarabangsa dan sebagainya yang perlu diperolehi dan airline industry very tight dari segi keselamatan dan sebagainya untuk pengguna. Sebab itulah semua perkara ini perlu diperhalusi, diperolehi baru kita dapat melancarkan dan membawa passenger-passenger masuk. Ya. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian semasa ditemui pemberita pada majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Dato' Amal Jumaani Tun Tuanku Bujang di Kuching. Beliau optimis penubuhan syarikat penerbangan butik milik Sarawak ini akan memberi impak positif kepada sektor pelancongan Sarawak pada masa akan datang. Kita ke perkembangan lain. Kementerian Kerja Raya terus memberi perhatian terhadap kerja-kerja penyelenggaraan dan naik taraf laluan Red Line di jajaran Lebuh Raya Pen Borneo, terutamanya di kawasan Lambe dan Bukit Bergunan. Bukit Bergunan tu
Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, kerja-kerja penyelenggaraan dan naik taraf akan dilakukan secara berfasa bergantung kepada peruntukan yang diluluskan. Jelas beliau, status jajaran lebuh raya PEN Borneo kini sudah 94% siap, tetapi kawasan Lambir memerlukan reka bentuk jalan yang lebih bersesuaian berikutan faktor tanah lembut di kawasan itu, manakala pembinaan benteng yang lebih kukuh bagi bukit bangunan akan memastikan jalan yang tinggi di bukit tersebut tidak runtuh. Bukit bangunan itu bukit, kita kena runtuhkan dia untuk kita, dan lepas tu kita gunakan rock fill yang itu menggunakan benteng yang kuat lah supaya tanah tu jalan yang tinggi itu tidak runtuh. Yang di Lambir tu tanah lembut, dia tak sama masalah. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Rumah Terbuka Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuan Kubujang di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK bersebenar dengan hari pertama Aidilfitri. Kira-kira 5,000 penduduk sekitar Bandaraya Kuching hadir memeriahkan sambutan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Premier Sarawak yang berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching semalam. Turut bersama-sama berkunjung ke majlis rumah terbuka tersebut adalah pengerusi Parti Tindakan Rakyat DAP Sarawak, Chong Chen Jen, bersama beberapa ahli-ahli politik dari parti tersebut. Menurut Chong Chen Jen, sambutan rumah terbuka dan kunjung-mengunjung adalah wadah untuk menyatukan pelbagai masyarakat yang berbilang kaum bagi terus mengekalkan perpaduan yang sedia ada. Raya is a time to make up and also time to get together and celebrate our differences, celebrate between all races. So selamat Hari Raya. Sementara itu, beberapa pengunjung yang ditemui RTM mengatakan suasana majlis rumah terbuka itu adalah sesuatu yang unik dan menunjukkan identiti penduduk Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Bagi James Banda, acara berkunjung ke rumah terbuka yang dihoskan oleh pemimpin nombor 1 Sarawak itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan pada setiap hari raya. Ada beberapa kalilah pernah berkunjung ke rumah terbuka Premier. Dengan keamanan negeri kita dapat meraihkan bersama Aidilfitri. 我觉得现在呢我们是 multi-racial 了他们不是说是我们华人来跟他们庆祝，他们自己马来人过年也是来庆祝，还有别的人我觉得我们就是一家人这样的啦哈。 Majlis Rumah Terbuka Premier Sarawak bagi hari ini akan bermula seawal pukul 10 pagi hingga 2 petang di Pusat Convention Borneo Kuching. Mesyuarat penganjuran sambutan Hari Gawai Dayak 2023 dan ulang tahun ke-64 Penubuhan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP diadakan bagi memperhalusi tata kelola penganjuran sambutan agar mencapai objektif yang disasarkan oleh jawatankuasa penganjur, iaitu memeriahkan suasana Hari Gawai Dayak. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang, Datuk Francis Hardin Hollis yang mengetuai mesyuarat tersebut berkata, sambutan anjuran SUPP Cawangan Simanggang itu juga bertujuan memperingati ulang tahun penubuhan parti yang telah banyak berjasa melalui platform politik. Beliau yang juga pengerusi SUPP Cawangan Simanggang berkata demikian di Simanggang. Menurut beliau, lokasi penganjuran sambutan bakal diadakan di Dewan Suara Seri Aman dan pengisian pada majlis tersebut termasuk persembahan kebudayaan perayaan Hari Gawai serta upacara menaikkan bendera parti sebagai simbolik sambutan ulang tahun ke-64 penubuhan parti SUPP. Sementara itu, Datuk Francis Hardin telah melawat sendiri beberapa projek transformasi luar bandar RTP yang sedang dilaksanakan di Simanggang. Projek tersebut melibatkan projek naik taraf Balai Raya Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan JKKK Dayak, Taman Surijaya, termasuk pembinaan 2 buah tandas lelaki dan wanita serta pagar keliling dengan kos yang berjumlah RM100,000. Selain itu, beliau turut melawat projek bina baru gelanggang futsal di Kampung Nangasan, Seri Aman dengan peruntukan RM250,000 yang mula dilaksanakan pada 17 Januari tahun ini dan dijangka siap pada 16 Julai ini. Bertugas pada lebaran, terutamanya kepada kaki tangan yang bertugas shift, merupakan lumrah dalam perkhidmatan. Perasaan sedih memang tidak dapat dielakkan, tetapi demi tanggungjawab, perasaan tersebut dibelakangi.
Bagi Faris Azizi Zakaria yang baru pertama kali bertugas pada Hari Raya, semua itu digagahi dengan senyuman. Perasaan ada sedikit rasa janggal sebab ini merupakan kali pertama saya bekerja ataupun bertugas daripada pagi raya setelah Hari Raya pertama kita. Tapi demi tugas saya gagahkan juga lah. Selamat Hari Raya kepada keluarga dan juga kepada semua warga RTM Sarawak dan juga RTM Malaysia dan juga kepada siapa saja yang mengenali diri saya. Terima kasih. Dengan ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Seorang lagi warga RTM yang sudah 3 tahun tidak pulang beraya kerana tugas menganggap itu perkara biasa. Perasaannya memang sedih lah sebab kita tu anak rantau, kami dari Miri, tapi ia dah jadi satu kebiasaan lah sebab menunaikan tanggungjawab kita kan, menghiburkan pendengar-pendengar di radio lah. Sebagai raya, maaf zahir batin buat keluarga di Miri, mak dengan bapa, maaf tahun tu kami sempat pulang, insyaAllah kalau diberikan umur yang panjang tahun depan bolehlah pulang. Perasaan sama turut dikongsikan rakan pengawal keselamatan Abang Muhammad Hezan Abang Saufi dan Sabyudi Junaidi. Bertugas di Hari Raya merupakan perkara biasa bagi saya. Sepanjang saya bertugas di Berkhidmat selama 23 tahun, saya rasa dah dekat 10 tahun saya tak bercuti Hari Raya. Adalah merupakan perkara biasa buat saya. Sedih tu memang ada, namun perasaan sedih memang wujud. Tapi bagi saya yang penting saya berkhidmat untuk negara. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Demi bertugas pada Hari Raya tidak menjadi masalah buat saya. Habis shift nanti boleh kita beraya. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada warga RTM seluruh Malaysia dan maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Sementara itu, bagi Roslin Rosmin yang berasal dari Pulau Pinang dan bertugas sebagai pengamal media di Kuching pula, pengalaman pertama kali menyambut Syawal sendiri di Bumi Kenyalang adalah pengalaman manis yang tidak dapat dilupakan. Rasa rindu tu bukan sahaja hari raya lah, hari lain pun rindu juga, tapi saya ambil ni sebagai satu pengalaman yang berbeza, yang boleh open my eyes, membuka mata saya lah untuk melihat situasi beraya di negeri orang lain. Kita dapat lihat pelbagai kaum berada di satu tempat yang sama, dan yang uniknya berada di sini ialah masing-masing yang hadir ke rumah terbuka ini memakai pakaian tradisional suku kaum masing-masing. Itulah uniknya negeri Sarawak yang mungkin tidak dapat dilihat di Semenanjung lah, di mana tempat saya membesar. Seorang lagi pengamal media yang bertugas pada Hari Raya juga beranggapan tugas pada Hari Cuti Umum ini sesuatu yang seronok. Okey, saya bekerja media selama 5 tahun dah. So, bekerja pada hari musim perayaan adalah sesuatu yang menyeronokkan. Dan saya berasa masa dengan keluarga tidak akan kita boleh bahagikan dengan baiklah. Sekian sahaja berita dari Bumi Kenyalang. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terus ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ismail dan Syafiqah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.